لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini ataupun dengan bertayamum. Ia suci yang pertama. Maksudnya kena ada wudu. Mau cek air pakai wudu, kena pakai tayamum. Okey. Contohnya bahadas besar yang mandi atas selalu bawahnya dapat diwuduk sembahyang. Ada sebagian ulama mengatakan siapa yang nak mandi jangan ada mandi wajib, dia sebelum wuduk lagi boleh sembahyang. Okey. Baik, modnya lah musim sejuk tak? Musim tadi okey. Nya ada rusak ada rusaknya. Contoh musim salji ataupun yang sedai langsung ataupun air beku. Air beku maksud salji lah. Kita nak ambil air salji pun tangan kita bila kita ambil dah tulang boleh patah. Boleh sejuk sampai tulang boleh patah, boleh rapuh. Dalam masa yang boleh bertayamum. Okey, memuduk tayamum kita fahamlah. Membuka tangan dengan berkaya canggih mandi hadas. Adakah kita boleh-boleh badan kita ya buka baju habis boleh kita penuh. Asyik juga mandi hadas pun tayamumnya kaedah sama aja cara tayamumnya. Sih benar boleh sampai habis sikit badan dikandung. Sebelum macam dia cukup sekadar tayamum macam kita nanti untuk dari luar. Okey. Baik, suci yang pertama. Suci yang kedua mestilah suci daripada najis pada badan, pakaian ataupun tempat sembahyang. Tempat sembahyang itu sekitar kita berdiri sampai kita duduk yang kena suci. Okey, yang mesti suci. Untuk kapet yang sama belakang mendetik cecah. Belakang mendetik bukan tempat kita sembahyang, kita sembahyang tempat tu. Okey, melainkan masjid dan masjid senjata tidak yang sediakan oleh cecah. Ayah mau disapu dulu lah. Mau disapu dulu lah. Dibuat angkat masuk macamnya. Baik. Okey, macam ni pun kita sembahyang, pakaian kita tu sedar, pakaian yang najis ada. Pakaian masih ada, yang najis tidak ada. Ada sebagian ulama mengatakan pakaian siapa yang mempunyai pakaian yang najis tidak dapat dibasuh, maka dia sholat dalam keadaan berpakaian. Begitu dia meja, sembahyang begitu dia meja, dan sholatnya sah. Okey, di sisi sebagian ulama pula berpendapat sholat berpakaian najis. Pakai baju ya, jadi untuk orang. Dalam mazhab Syafi'i perlu pakai pakaian. Okey. Imam Ahmad yang di Saudi tersebut hendaklah dia solat dengan pakaian najis itu dan wajib pulang solat tersebut. Wajib pulang solat tersebut. Maka dalam sebagian ulama kata punya sembahyang berpakaian pun boleh, nak sembahyang berpakaian pun boleh. Dan sebagian ulama banyak pendapat dalam hal tersebut. Okey. Dan syarat yang pertama itu tadi adalah suci, sama ada suci daripada hadas ataupun suci daripada najis. Okey. Yang kedua, kena sembahyang pada waktunya. Masuk waktu baru kita boleh sembahyang. Sembahyang fardu lah. Okey. Sembahyang sunat bila-bila masa sahaja, kecuali selepas asar dan selepas subuh. Selepas asar dan selepas subuh saya ada solat sunat lagi. Okey, saya ada solat sunat lagi. Okey. Baik. Yang ketiga, kita sembahyang pun mestilah menutup aurat. Aurat adalah tutup. Siapa-siapa yang sengaja membuka aurat walaupun sedikit ketika solat, sengaja membuka solat membuka aurat ketika solat, tidak sah solat itu. Solat dia sah.
Dengan tengah sembahyang lalu keluar lebih jatuhnya, buka sedikit. Maka nampak ada bagusan baca, maksudnya solat ketika ya tidak sah. Okey, solat yang sah. Dan sebagian ulama kata, buat sedikit aja terbuka, yang buka sedikit aja. Contohnya perempuan itu atau tujuan pilih nampak tangan bukan orang. Sebab itulah itu sih kita perbilangan itu. Atau tersilang sedikit. Imam Ahmad kata sudah ada masalah. Memang sedikit saja. Sedikit saja. Okey. Baik. Aurat yang terbuka selepas kita sedar, aurat yang terbuka lepas kita sembahyang ya, kalau kita sedar. Hanya sedar ketika selepas solat, maka wajib diulang solat tersebut mengikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i, namun kita langkah aurat kita terbuka lepas solat kalau kita sedar, maka kita wajib ulang balik solatnya. Okey? Baik. Jika seseorang lihat aurat terbuka selepas solat dan tidak pasti adakah ia sudah terbuka ketika solat ataupun hanya berlaku selepas solat, maka solat itu sah. Maksudnya dia sedar aurat itu terbuka, tapi dia sih pasti sama ada aurat itu terbuka ketika solat ataupun selepas solat, maka solat sah. Yang tadi punya sedar solat aurat itu terbuka dan pastinya asal kan aurat yang terbuka daripada awal solat dah. Cuma dia baru sedar. Mustahil orang yang terbuka ketika selepas solat. Maka ketika ya kena ulang balik sembahyang. Contohnya bab rambut bab rambut terjuntik, perempuan dia terjuntik buat tiga lain tiba. Lepas solat baru dia sedar lupa untuk rambut itu tadi, makanya kena ulang balik sembahyang. Okey, maka kena ulang balik sembahyang. Okey, baik. Selepas menutup aurat, cara yang keempat adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Siapa yang sembahyang tanpa menghadap kiblat memang hukum siksa. Atau dia tengah sembahyang, dia siksa yang menghadap kiblat yang salah. Tiba-tiba ada orang tegur, masuk dia orang tegur, kiblat kita salah. Dia kena patah balik ke kiblat yang betul. Dia kena patah balik kiblat yang betul. Tapi jangan diajak orang di sini kiblat, diajak macam mana? Tangga yang pun arah tangan orang duduk. Salah arah kiblat kita, orang ini letak ke belakang. Maka kita kiblat lah, pusing terus ke belakang. Okey, jangan tunggu nak melainkan kita tengah sujud. Tengah sujudnya tiba-tiba orang tegur aurat kiblat salah. Jangan masa sujud kita jadi muka kiblat dah. Duduk dulu baru kita berdiri muka kiblat. Okey? Baik. Kemudian lepasnya habis 4 syarat tadi. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang 4 dia tadi. Kemudian kita masuk dalam kaifiat salat. Kaifiat salat itu maksudnya apa-apa yang kita lakukan di dalam sembahyang. Okey, apa-apa yang dilakukan dalam sembahyang, sama ada dia rukuk ataupun sunat, rukun ataupun perkara sunat. Ada orang melakukan perkara apa? Kita nanggap apa benda yang perkara sunat, apa benda yang perkara rukun. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama, rukun sembahyang yang hendaklah ada niatnya. Hendaklah ada niat. Berdasarkan hadis daripada Umar menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu ada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Apa niatnya? Niat sembahyang berapa pahala jangan pahala. Punya sembahyang itu niat oleh orang apa anak yang sembahyang. Yang niat. Okey. Dalam perkara itu ulama sepakat wajib niat untuk sembahyang. Wajib niat untuk sembahyang. Yang mana niat itu tempatnya dalam hati kita dulu. Tapi lafaz niat di mulut. Lafaz niat itu masih wajib. Ini hanya perkara sunnah. Kita bikin usalli fardhu maghribi usalli fardhu maghribi 3 raka'atin
makmum lillahi ta'ala, dia lapas niat. Tapi dalam hati lain. Dalam hati itu mengikut kita Melayu sahaja aku saya mungkin menjadi makmum 3 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala dalam hati kita. Tapi dalam bab niat itu kita jangan nyusun niat. Jangan disusun niat. Dia juga kita nak takbiratul ihram, dia juga kita nak disusun niat. Allah sahaja ya tak mesti lepas dah. Ya sahaja pun dah lepas dah. Maksudnya tu apa? Kita tahu tujuan kita akan takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita tahu kita sembahyang maghrib, ialah niat kita. Okey? Ia adalah niat kita. Andai kata kita tak sembahyang megang tangan kita. Bagaimana boleh tahu? Kita tahu sembahyang maghrib lah. Ialah niat kita. Maksudnya niat kita dah masuk, kita dah tahu apa yang kita kerjakan. Ialah niat. Okey? Dan niat itu hendaklah pada ketika melakukan takbiratul ihram. Angkat takbir Allahu Akbar, kita dah tahu dah kita mau apa. Kita dah tahu kita mau apa. Kita nak sembahyang. Ialah niat kita. Okey? Mun kita Allahu Akbar ugang-ugang, apa boleh tahu? Tak ikut takbiratul ihram. Maksudnya niatnya sih masuk. Maksudnya niatnya belum masuk. Okey? Baik. Seandainya niat niat itu membezakan satu solat dengan solat yang lain. Oleh itu seseorang itu hendaklah solat dalam keadaan dia tahu secara spesifik solat apa yang sedang didirikan. Tengah berdiri waktu zuhur, niat kita tahu kita sembahyang zuhur. Walaupun yang 4 rakaat sama asar, tapi kita tahu solat zuhur. Ya, yang penting. Maka solat kita dah sah. Jangan kita sembahyang Allahu Akbar kita tersalah niat. Salat asar, maka ketika sembahyang kita sisa kena ulang balik semula. Okey? Baik, seandainya berniat dalam keadaan sembahyang itu kita niat untuk membatalkan sembahyang. Allahu Akbar, baru ingat lampu lampu gas lupa ditutup. Lupa tutup lampu gas saja. Allahu Akbar, dalam hati itu sedang si anak aku tu nak untuk gas menaik dan rodak katanya. Tengah-tengah sembahyang, aku nak batalkan sembahyang tu. So macam ni keadaannya. Baik, ketika mendirikan solat, siapa-siapa yang berniat untuk membatalkan solat, maka terbatallah solatnya tersebut. Allahu Akbar, anakku tu si dengar, anakku tu air dah penuh, udah rodak habis ke ni air tu, batal je solat pulang matinya. Bila dia niat macam mana, pendapat Imam Syafi'i kata, maka batal sembahyangnya. Batal dah sembahyangnya. Mesti boleh teruskan. Kena batal dah sembahyang, nak pulang balik semula. Okey? Yang kedua, Abu Hanifah mengatakan tak batal selagi mana dia melakukan benda-benda yang mesti membatalkan sembahyang. Selagi mesti membatalkan sembahyang, mesti melakukan benda yang membatalkan sembahyang, maka dikira batal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i menukar niat ke dan membatalkan sembahyang. Jangan kata menukarkan niat niat membatalkan sembahyang. Kita tukar niat kita sembahyang tu, kita berniat. Jadi kita lupa kita sembahyang solat zuhur ke solat asar. Sudah solat asar. Kita jalankan asar terus, maka batal kita buat solat. Okey, batal kita buat solat. Dia bab niat. Okey? Kemudian yang kedua, kaifiat solat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu melalui hadis Sahih Bukhari daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sebut katanya kanat bi bawasihu fasa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat wa qala salli qa'iman fa in lam yastati' fa qa'idan fa in lam yastati' fa 'ala janbin. Imran bin Husain berkata, aku mengalami penyakit buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solatlah secara berdiri jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu juga, maka berbaringlah. Berbaringlah kata Nabi. Dan hadis lain menyebut daripada Imran radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat dalam keadaan duduk. Baginda menjawab, man shalla qa'iman fa huwa afdal
wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajran qa'id. Siapa-siapa yang sembahyang berdiri, dia adalah lebih afdal. Dia adalah paling utama. Dapat makan penuh. Makan penuh siapa yang berdiri. Tetapi siapa yang sembahyang duduk, maka dia mendapat separuh daripada yang berdiri. Daripada 100% dia dapat 50% saja daripada orang berdiri. Okey, makanya siapa yang solat dalam keadaan berbaring, maka dia dapat separuh pahala daripada yang duduk. Maksudnya 25% daripada keseluruhan solatnya. Memakan penuhnya 100, yang duduk dapat 50%. Yang berbaring dia dapat 25% saja, cukup lulus. Macam ni lah kan. Okey, dia dikata apa nama? Analogi yang Nabi sebut. Nabi kata siapa yang mau berdiri, yang mesti berdiri. Okey. Baik, dalam solat tu disebutkan berdiri adalah rukun. Semampu boleh kita hendaklah berdiri. Si boleh, si ada pilihan untuk duduk. Bagi yang sehat-sehat, yang ada penyakit, tiba-tiba dia nak duduk, solat disiksa. Solat disiksa. Yang mesti berdiri dulu. Sebabnya adalah rukun. Melainkannya tadi demam, yang silapan berdiri. Semuanya berdiri dia akan ubah. Maksudnya dia akan sembahyang duduk. Ataupun kaki dia silapan berdiri lama. Selama mana dia boleh berdiri, dia berdiri dulu. Bila dia dah mula dah, kaki dia dah getar dah duduk, baru dia duduk. Barunya duduk. Ataupun dia berdiri sekejap boleh, akan takbiratul Allahu Akbar, kaki dia dah mula goyang, baru dia duduk. Barunya duduk. Bagi yang hanya ketika sujud tidak ada silapan nak duduk, silapan nak sujud, dia mesti duduk. Dia silapan nak melipat kakinya ya. Maka masanya baca Fatihah apa semua ya, dia kena berdiri seperti orang biasa. Berdirinya macam orang biasa, dia si boleh duduk terus. Okey, bila dia rukuk, dia mampu rukuk dalam keadaan tinggi, dia kena berdiri. Kemudian ketika nak sujud dia sujud dulu, rendahkan sedikit daripada rukuk baru dia duduk. Barunya duduk. Jangan dia terus duduk baru dia rukuk. Sebab kita pun tu si lebih tinggi daripada kita rukuk. Maka kita kena rukuk dulu, rendahkan dulu kepala kita daripada yang rukuk tadi. Okey, yang rukuk tadi, mulai rukuk macamnya, sujud kena rendahkan sikit. Barunya duduk. Jangan dengan bila nak rukuk dia terus duduk. Duduk macam ni. Sedangkan dia mampu untuk berdiri dan rukuk. Okey, yang hanya si mampu untuk duduk lipat dia. Maka dia boleh duduk atas kursi. Okey? Baik. Ulama juga ijma' boleh solat dalam keadaan duduk tanpa uzur bagi solat sunat sahaja. Okey? Solat sunat boleh duduk walaupun dia sedang sakit. Cuma solat fardu dia tadi yang mesti ikut hukumnya semampunya. Semampu yang boleh. Tapi mau solat sunat, tiba-tiba solat sunat malas nak diri duduk dengan sembahyang. Boleh. Okey? Ulama kata boleh, tidak menjadi masalah. Baik. Yang ketiga, menghadap sutra. Okey, menghadap sutra tu hukumnya sunat. Apa maksud menghadap sutra? Menghadap. Depan kita kena ada penghadap. Macam kita perempuan ada penghadap langsir. Dia adalah sutra. Okey, macam orang lelaki tu nya sutranya boleh ambil rehal tu ke depan tu. Bukan maksud kita sembarang hal. Itu sebagai menghadap orang si lalu depan kita sembahyang. Orang lalu depan tu yang mensampaikan itu ditelah dan sutra tu macam ni kita. Baik, Nabi sebut sunatnya kita berebut saf depan supaya izin dekat dengan kita. Izin dekat dan kita bukan maksudnya supaya kita sisa. Cuma sunatnya kena ada sutra di hadapan. Kena ada sutra di hadapan supaya orang tak lalu kan kita boleh halang. Kita boleh halang lalu ke sini. Ayat maksudnya. Okey. Baik, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha wa la yada' ahadu yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun
ahad yamurru falyuqatilu fa innahu syaitan. Apabila seseorang daripada kamu mendirikan sembahyang, hendaklah dia solat solat ke arah sutra dan dekatkan dirinya kepada sutra tersebut. Janganlah dia biarkan seseorang pun melintas di hadapannya. Seandainya ada yang datang seorang melintas di hadapannya, hendaklah dia memerangi orang tersebut. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Maksudnya siapa yang lipas, katakan saya melipas kan, itu dia itu syaitan. Maksudnya kita boleh halang, kita boleh halang, jangan lipas depan itu dengan sembahyang. Tapi jangan cakaplah Allahu Akbar, macam beda. Jangan Allahu Akbar, silakan sembahyang. Itu jenisnya. Itu kita macam ni untuk batal sembahyang kita. Okey, dan jangan pula kita sembahyang di satu tempat yang mana ia tempat keluar masuk orang. Dah pintu dah sikit, dia sembahyang dekat pintu dia juga. Orang nak keluar pun mesti melintasnya juga. Maksudnya kita menempat dosa ditempur. Kita menempat dosa ditempur, menyulitkan orang lain. Dah lah tu Bilal ya, nak main berat nak main dah kecil dah. Nya boleh dihalang. Orang lepas dah. Orang dah macam-macam yang kita tunggang. Nya boleh halang macam ni. Hanya yang tanggung dosa di sini. Okey, baik. Dalam hadis yang lain menyebut an Sahal bin Sahal qala kana baina muqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qiblati mumarru'at anzin. Okey, jarak di antara tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kiblat adalah seluas yang membolehkan kaki lalu. Seluas itulah yang kita nak sujudnya. Kita ukur kita nak sujud seluas ialah sutrah kita. Sutrah kita tadi. Okey. Idza shalla ahadukum fal yaj'al tilqa'a wajhihi shay'an wa in lam yajid fal yansib asan fa in lam yakun ma'ahu asan fal yahtud hatta thumma la yadurruhu ma marra amamah. Apabila seseorang berdiri solat, hendaklah dia menghadap ke arah sesuatu. Jika tiada, dia hendaklah memacakkan tongkat. Jika tidak ada tongkat, hendaklah dia melukis garisan. Maka tidak memudaratkannya apa-apa lalu di hadapan tongkat tersebut. Maksudnya siapa sembahyang tu buka sesuatu di depannya. Kunci ada sesuatu yang ada di depannya, tongkat yang dimati buka depannya supaya ada sutra. Okey, dan dalam waktu juga kita tangkap orang tengah duduk, kita sembahyang ke belakang. Kita jadikan belakang orang yang sebagai sutra, boleh. Tapi kadang-kadang orang bila nanti kita sembahyang lagi, kalau orang sunat belakangnya sutra, lagi sutranya. Tapi bagi orang belajar, dia akan faham. Oh, kita makin belakang itu sebagai sutra. Biar kita sembahyang. Satunya macam dia lah. Jangan lagi pula. Daripada awal sembahyang baru dan sebentar mengamalkan satu asal kawan yang buka terjadi di depan buka fire jadikan sutra. Okey, baik. Di sisi mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Jika jarak antara solat dengan sutra adalah seluas laluan kambing atau kira-kira hasta. Maksudnya seluas yang tadi kan kita sembahyang kita sujud. Seluasnya sutra kita. Okey, digalakkan untuk diletakkan objek seperti tongkat, beg yang tinggi, seandainya bukan solat menghadap dinding. Okey, mungkin kita sembahyang patut pada dinding itu supaya ada sutra lagi. Sebab dinding itu dah berfungsi sebagai sutra. Tapi usap sutra itu terlalu jauh. Bau kan rehal kadisian, rehal itu ada tinggi sedikit. Paling tidak pun kan tanda garis. Tapi yang kisah di masjid itu masjid dilukis sutra. Apa di kahal ada kursi lah, sutra ustaz ada, saya sunnah ada sutra pada katanya. Kursi lah sampai macamnya. Kursi belakang boleh jadi itu boleh jadi sutra. Okey, baik. Haram seseorang melintas di depan seorang yang sedang solat dengan sutranya. Dengan sembahyang dah tahu ada sutranya tetap nak lalu siap. Haram hukumnya.
hukumnya haram dan berdosa. Baik. Jika ada objek digalakkan melukis garisan seperti sebagai sutra, ia adalah paling minimal lah, paling tidak mesti ada apa-apa ya. Kaki tak ada garisan, kita dah ada garisan, dah siap boleh lukis lagi. Ada mana-mana lukis lagi, tak ada garisan, dah siap boleh lukis lagi. Okey, baik. Bila kita semayang, kita dah ada sutra, kita dah berdiri, kita dah baca Fatihah, mata kita ada pusatnya di sini. Adakah kita semayang bismillah? Ada di kanan, ada jadi suara ke atas. Gunanya Tuhan di atas kan? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang di atas akan Nabi makruh. Maka makruh semayangnya ataupun dengan sama Bismillahirrahmanirrahim. Biar ikut pada. Jadi yang siapa dah jalan. Makruh pandangan macamnya. Okey, makruh pandangan macamnya. Baik, Imam Al-Baihaqi menyebut dalam Sunnah Al-Kubra bahawa banyak riwayat menyatakan disunatkan di tempat sujud ketika salat. Okey. Sunat kata Imam Baihaqi ngadap tempat kita sujud tu. Maksudnya kita sering Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baihaqi. Okey, nak ibadah. Baik, kita dengar apa ulama sebut sebenarnya. Okey, ulama sepakat bahawa khusyuk dalam sembahyang adalah sesuatu yang digalakkan. Maka digalakkan juga menyelakkan pandangan mata daripada sesuatu yang mengganggu. Mungkin kita tengah sembahyang, ada tingkap, ada orang berikut di depannya. Jangan tangan depannya. Sebab depan boleh mengganggu, jangan tangan depannya. Kita tangan depan, sujud. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tangan ke depannya. Jadi dah ya. Tapi mungkin kita tengah sembahyang, handphone di depan tu, dekat tempat sujud tu. Mesej masuk. Telefon dibalik macam mana? Masuk mesej masuk. Siapa tak bisa? Ia dah mengganggu khusyuk kita. Mengganggu khusyuk kita sih digalakkan untuk nak di bahan tempat sujudnya. Ataupun telefon dah ditutup dah. Tapi belakang ya ada ring untuk buka tangan. Dan nak usah ring telefon aku tu pun dibuka. Dah si khusyuk dah. Dah si khusyuk dah. Maka si digalakkan dengan tempat dia tadi. Okey? Baik, dalam mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad menggalakkan melihat di tempat sujud ketika solat untuk mendatangkan khusyuk. Okey, untuk mendatangkan khusyuk. Kata sebagian ulama tadi, ketika berdiri melihat tempat sujud, ketika rukuk melihat kedua kaki. Di antara kaki, ketika sujud melihat kepala hidung. Ini juga disebut dalam Al-Mutawali dan Al-Baghawi. Okey? Imam At-Tahawi itu sebut bila kita tengah sembahyang Allahu Akbar, dalam kita berdiri maka kita ada tempat kita sujud. Ada tempat sujud. Kemudian pun kita rukuk, kita ada di celah kangkang kita dekat tempat kaki. Ada buat kaki dekat kaki. Kita ada di sini. Kemudian lepas tu sujud, kita nak hidung kita, mata kita ke hidung. Maksudnya bukan kita ni hidung nampak macam mana hidung kita tadi. Hidung dalam yang ada dicari lagi saya. Bukan macam ni. Maksudnya nak ke arah hidungnya. Nak ke arah hidungnya. Okey? Baik. Sebahagian ulama merumuskan hal ini. Semua tidak ada dalil yang sahih. Yang penting ialah mata yang melihat ke arah yang menambahkan khusyuk itu lebih utama, dan tidak melihat ke atas serta melihat ke kiri dan kanan, kerana ia dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya imam itu kata kita sembahyang adalah tempat yang boleh mendatangkan khusyuk. Kita sembahyang depannya dinding putih. Allahu Akbar. Khusyuk. Saya dah pernah memikirkan dinding putih tu putih cicak bubuk. Tempat buat kau bebas saja. Udah hilang khusyuk. Akan tempat lain dia nak kasih lagi. Mun tempat sujud tadi ada telefon yang menyebabkan kita isi khusyuk, jangan tangan tempat sujud. Tapi walau bagaimanapun dalam keadaan apapun, Nabi melarang untuk kita mendongak kepala ke atas ataupun kiri dan kanan. Ia makruh hukumnya. Okey, makruh. Baik, dalam kita sembahyang doa, pandangan mata kita itu jangan ditanggal ke atas, kiri dan kanan. Ia adalah makruh. Dan juga menutup mata yang juga adalah sesuatu yang tidak digalakkan. Tidak digalakkan merupakan pendapat sebahagian ulama kerana ia menyerupai orang Yahudi. Yahudi.
Baik, ada sebagian ulama mengatakan tidak menjadi masalah kalau nak tutup mata. Seandainya menutup mata yang mendatangkan khusyuk padanya. Sebagian ulama lain mengatakan makruh. Sebagian ulama umpamanya ulama imam dalam mazhab Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak makruh selagi mana dia tidak mengganggu khusyuk ataupun yang lebih menambah khusyuk, maka boleh untuk tutup mata. Tangga dinding ada gambar, tangga limbah ada telefon. Kiri kanan masih boleh, tangga atas masih boleh juga lah. Mau tutup mata lah. Mau tutup mata, dia lebih khusyuk, maka ia dibenarkan. Okey? Jangan kita ada tahu depannya ada poster depannya, masih jual naga depan Allahu Akbar. Sebahagian masjid menyalahnya dengan saya, kami Ustaz nak ngantung tahu organisasi itu sini depan tu okey sih, jangan digantung depannya, takut orang sembahyang baca lah Allahu Akbar. Nyentuh musibah tu hal arti apa benda halkir orang nyentuh kalau hasil usaha masjid tu ataupun yang bergerak pernah nanti ke masjid hari Sabtu lihat siapa langsung je orang belakang hanya bismillah ketika semayang orang dah sujud dah masih pergi okey masjid tu dah hilang khusyuk. Jangan di tempat dia tempat sujud, cuma sujud ada telefon lagi mesej semua masuk. Ya Allah, posisi saya berhenti waktu orang semayang tu juga nak arahan saja ya dah siap, maka disiap dibenarkan untuk pecah mata supaya kita siap angkat depannya. Tak boleh kecil semayang dalam keadaan tutup semua lampu boleh. Allahu Akbar, bismillah. Orang tengah jalan di orang tadi. Yang telah aku dan di lampu tu ada pakai terkong di sebelah lagi jauh berikut lagi. Rotan orang tu nak dapatkan khusyuk. Allahu Akbar. Laki cari ini dia. Saya dah bintik sebelah kita tujuannya. Karena di ujung dalam keadaan gelap. Kenapa bukti ya? Okey, baik. Kemudian yang terakhir untuk malam itu dah, bukan yang terakhir. Yang terakhir untuk malam itu melafazkan takbir ratul ihram dan takbir intiqal. Dalam sembahyang kita ada dua takbir. Satu takbiratul ihram, satu lagi takbir intiqal. Takbiratul ihram maksudnya apa? Takbir yang memisahkan urusan dunia dengan sembahyang. Takbir yang pertama ya, usolli fardahu. Allahu Akbar. Ya namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala benda yang halal dalam urusan dunia untuk solat. Maksudnya kita sembahyang tu kita dah boleh dah makan minum. Si boleh dah rakam orang lain, si boleh dah main telefon. Allahu Akbar, sampai nak coba akses telefon. Dia dah boleh dah haram, batal sembahyang. Okey. Baik, Aisyah kata, kan Rasulullah SAW yastaftihu salat bi takbir. Nabi SAW tu memulakan solat dengan takbir. Okey. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah sebut Rasulullah SAW akan bertakbir ketika berdiri untuk solat dan bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk, kemudian ketika berdiri baginda menyebut Rabbana lakal hamd, kemudian baginda bertakbir ketika turun sujud, kemudian baginda bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian baginda bertakbir ketika sujud, kemudian baginda bertakbir ketika mengangkat kepala, kemudian baginda melakukan begitu keseluruhan salat sehingga selesai. Apabila bangun untuk rakaat kedua selepas tasyahud, baginda juga akan bertakbir. Okey? Tempat-tempat yang Nabi takbir. Maksudnya Nabi takbir ketika solat Allahu Akbar, ketika sujud Allahu Akbar, naik daripada sujud tak berbeza sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kemudian yang lain semua takbir sampai selesai solat. Bangun dari itu selepas tahiyat awal, nak berdiri pun Nabi bertakbir. Nabi bertakbir. Baik, takbiratul ihram yaitu takbir ketika permulaan solat merupakan rukun di sisi ulama. Tidak sah jika tidak melafazkan. Menurut mazhab Syafi'i, ia wajib dilafazkan ketika dalam keadaan berdiri walaupun sedang masbuk. Allahu
Allahu Akbar dia wajib didengar pada telinga kita sendiri. Jangan kita takbir ikut imam. Imam aja Allahu Akbar, kita belakang. Dalam cerita piramid action katanya pun dalam lakon mesti sah kita si jaka apatah lagi dalam sembahyang. Macam ni ada dua, mesti bercakap, mesti dilafazkan takbiratul ihram. Orang sudah pusing dengar apa kata takbiratul ihram, baca hati. Bacalah hati memang sah sembahyang. Sebab dia adalah rukun qauli. Niat ada dalam hati. Niat ada rukunnya dalam hati. Yang lain semua dilafazkan. Allahu Akbar, mesti penuh. Jangan yang Allah Akbar sedikit langsung. Akbar, ini jujur Allah yang sedar. Ini mesti penuh Allahu Akbar. Ataupun dia boleh diselang dengan sedu Allahu Akbar. Si sah semayangnya. Si sah semayangnya. Ataupun Allahu Akbar pun si sah semayangnya. Yang mesti dalam keadaan yang santai. Ataupun yang angkat takbiratul ihram mengubah maksud. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar, tapi menjadi panjangkan di hadapannya menjadi mat farad. Bila mat farad dibaca dalam Allahu Akbar, dia akan mengubah maksudnya. Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Batal sembahyangnya. Tidak sah sembahyangnya. Mesti Allah yang banyak, yang pendek Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Batal salatnya. Sisa sembahyangnya. Baik, takbir intiqal pula dalam mazhab Syafi'i dan majoriti ulama menyatakan takbir intiqal itu hukumnya sunat. Takbir atau ihram tadi wajib. Takbir intiqal itu sunat. Maksud takbir intiqal apa? Takbir yang memindahkan rukun itu kepada rukun yang lain. Daripada Fatihah pergi ke rukuk. Jangan pula Fatihah pergi ke surah lain kita takbir juga. Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya salah. Sebab surahnya bukan rukun, dia sunat dibaca selepas Fatihah. Dia bukan rukun, maka tidak ada takbir intiqal. Ada takbir intiqal. Yang sujud dia takbir intiqal. Takbir intiqal menurut majoriti ulama adalah sunnah. Maksudnya kalau kita habis baca surah dikit tadi, kita kena rukuk. Si baca apa-apa, si ada dengar Allah Akbar, tetap sah sembahyang. Tetap sah sembahyang sebab yang bukan rukun. Ini adalah sunnah. Sebahagian ulama menyatakan yang wujud hanya takbiratul ihram sahaja. Sebagian ulama antaranya Sa'id bin Jubair, Umar Abdul Aziz dan Hasan Al-Basri. Ada takbir lain, cuma takbiratul ihram dia ada untuk mulai salat. Yang lainnya semua senyap, sujud senyap, angkat daripada sujud senyap, duduk tahiyat awal senyap. Ada takbir di sini. Kata sebagian ulama sebagian ulama menyatakan kesemua takbir hukumnya wajib. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab yang dianut oleh Syiah Arab Saudi kini itu. Setiap takbir wajib. Allahu Akbar, bangun daripada surah begini tadi, turun nak rukuk, Allahu Akbar, hukumnya wajib bagi sidaknya. Ulama sidaknya mengatakan wajib. Baik. Disunatkan untuk imam menguatkan lafaz takbir dan lafaz i'tidal ketika didengar sehingga didengar makmum. Jika imam tidak mampu menguatkan suara, maka disunatkan makmum ataupun muazzin menguatkan suara. Maksudnya kita sembahyang di masjid yang besar, mikrofon terhad kedengaran suaranya, orang belakang boleh nyambung untuk dikuatkan takbir tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata orang belakang. Ayat si salah untuk orang belakang mungkin dengar. Aku orang belakang sih dengar. Untuk imam dah. Untuk makmum dimakruhkan berbuat demikian. Jangan pandai-pandai. Allahu Akbar, imam semua makin makruh. Allahu Akbar. Maka yang masih dibenarkan. Jadi imam aja yang disunatkan
disunatkan berbuat demikian. Oke? Dia takbir imam aja. Baik. Jika imam mampu untuk menguatkan suara belakang si kedua lagi. Macam 10 imam, 0 imam tu si lah. Ya apa? Pendua suaranya. Orang belakang pun nak suara juga. Allahu Akbar. Tiba orang belakang tadi, contoh Cikgu Suki belakang. Cikgu Suki pun Allahu Akbar. Supaya orang buat dengar katanya. Jangan. Okey. Sebab kita tu imam dengar dengan mikrofon ada lagi, si kedua lagi dah orang belakang tu menguatkan lagi suaranya. Okey? Baik. Ada persoalan? Saya lagi kan? Baik, aku kau lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.